Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maisarah Izzati binti Yusri, 10 DIB 18F 2057. Hari ini saya akan membentangkan mengenai maisir. Di sini ada 3 perkara, iaitu pengertian maisir, unsur maisir dan dalil Al-Quran mengenai pengharaman maisir. Okey, untuk slide pertama, pengertian maisir. Maksud perkataan Arab untuk judi adalah maisir. Dari segi bahasa, permainan dengan menggunakan anak panah. Dari segi istilah pula, permainan yang melibatkan pertaruhan harta ataupun penaruhan nilai. Pihak yang kalah dalam permainan harus membayar sejumlah nilai kepada pihak yang menang. Perkataan maisir dalam bahasa Arab secara harfiah bermaksud mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah dan tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang disebut perjudian. Perjudian dalam terminologi agama didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh kedua-dua pihak untuk pemilikan item atau objek atau perkhidmatan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan menghubungkan transaksi dengan tindakan atau peristiwa tertentu. Secara ringkasnya, maksud maisir adalah suatu pertaruhan antara kedua-dua pihak dan hanya menguntungkan satu pihak sahaja, manakala satu pihak lagi akan mengalami kerugian. Seterusnya, unsur maisir. Untuk dikategorikan sebagai perjudian, mesti ada 3 elemen atau unsur yang harus dipenuhi. Pertama, terdapat pertaruhan harta benda atau bahan yang berasal dari kedua-dua pihak yang berjudi. Kedua, terdapat permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Terakhir, pihak yang menang mengambil sebahagian atau keseluruhan yang dipertaruhkan, sementara yang kalah kehilangan harta benda. Seterusnya, pengharaman maisir. Mengenai hal ini sudah ada dalil dalam Al-Quran yang melarang maisir, iaitu surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum alkohol, perjudian, berkorban untuk berhala, menarik nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk tindakan syaitan. Oleh itu, jauhilah perkara ini supaya anda mendapat keberuntungan. Dalam ayat ini menjelaskan bahawa maisir adalah perbuatan keji dan sangatlah dilarang dalam Islam. Okey, untuk slide yang terakhir, dari As-Sunnah terdapat sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, mari aku bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar sedekah. Ini menunjukkan keharaman pertaruhan kerana niat tidak menghalalkan cara. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahira binti Muhammad Santaran. Nombor matrik 10 DIB 18F 2031. Saya daripada kelas DIB 5B. Okey, kali ini saya akan membentangkan beberapa contoh maisir dalam muamalat. Okey, contoh yang pertama ialah perolehan harta yang tidak akur dengan konsep muamalat. Contohnya, sesuatu yang bercanggah atau ditegah oleh hukum syarak untuk dimanfaatkan tidak boleh dianggap sebagai harta. Sebagai contoh seperti arak, khinzir, bangkai, darah atau hasil perolehan dari sumber yang haram seperti mencuri, riba, rasuah, merompak dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah pertaruhan dalam harta. Contohnya, main judi untuk mengaut keuntungan yang berlipat kali ganda. Okey, contoh yang terakhir ialah pertaruhan nasib antara untung dan rugi yang melibatkan wang dan harta. Seperti permainan cuba nasib di pesta pantai, berlagak ayam dan sebagainya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Amani binti Rahman, 10 DIB 18F 2001. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang maksud riba. Okey, riba dari segi bahasa ialah tambahan atau subur. Okey, walau bagaimanapun, tidak semua perkara yang bertambah itu riba menurut hukum fiqh. Okey, dari segi istilah pula,
Riba bermaksud akad yang terjadi ke atas pertukaran barangan yang tertentu yang tidak diketahui persamaannya. Persamaannya ketika berakad ataupun menangguhkan pertukaran kedua belah pihak atau salah satu daripada keduanya. Riba ni dia dapat dimasukkan melebihkan jumlah pinjaman daripada jumlah pinjaman pokok. Maksudnya kalau kita memberi pinjam kepada seseorang, jumlah untuk pulang balik wang itu akan bertambah. Okey, praktik riba sangat merugikan bagi salah satu pihak. Inilah salah satu alasan kenapa Islam melarang adanya praktik riba dalam muamalat. Namun, masih banyak orang yang kurang memahami atau mengetahui alasan lain kenapa riba itu dilarang dalam Islam. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang dalil-dalil Al-Quran yang menerangkan tentang larangan riba. Okey, dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman dalamnya dan melarang dengan tegas bagi sesiapa pun yang telah memakan harta riba. Setidakpun dalam Al-Quran terdapat 5 ayat yang melarang riba dalam muamalat. Salah satunya ialah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka sendiri itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Okey, surah kedua ialah daripada surah Ali Imran ayat 130 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungannya. Okey, yang ketiga ialah dalam Al-Quran daripada surah Ar-Rum ayat 39 yang bermaksud, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah, dan apa kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan itu mencapai keredaan Allah. Maka yang membuat demikian itulah orang-orang yang melipat ganda pahalanya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Ustaz Hamzan bin Harun, pensyarah akhlak Islamiah di PD 6012 bagi kelas DIB 5B sesi Disember 2020. Baik, nama saya Muhammad Fauzan Najmi bin Abdullah, nombor metrik 10 DIB 18F2064 dari kelas DIB 5B. Hari ini saya akan bentangkan jenis-jenis riba yang terdapat dalam muamalat. Baik, dalam pembentangan saya ini, saya akan menerangkan dua jenis riba. Yang pertama, riba duyun. Dalam riba duyun, kita ada riba qard dan juga riba jahiliyah. Yang kedua, jenis riba yang kedua adalah riba buyuk, iaitu terdapat riba al-fad dan juga riba an-nasiyah. Baik, pertama kita pergi ke riba yang pertama adalah riba duyun. Riba duyun berlaku semasa pinjaman dan memberi pinjam hutang. Baik, riba qard. Riba qard bermaksud meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi pinjam atau lebihan yang menjadi syarat ke atas sesuatu pinjaman tersebut, sama ada wang ataupun barang. Riba qard ni maksud dia bila kita nak pinjam ataupun kita meminjam duit, kita dikenakan caj lebihan. Contoh di sini kita boleh lihat Iqbal meminjam RM120 daripada Hasan. Hasan meletakkan syarat bahawa bayaran balik adalah sebanyak RM140. Lebihan RM40 tersebut adalah riba. Jadi ini jelaslah bahawa riba adalah riba tersebut diletakkan pada RM40 itu. Baik, riba yang kedua
adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah bermaksud lebihan yang dikenakan terhadap pinjaman terhadap sesuatu pinjaman kerana penangguhan masa sama ada wang ataupun barang. Riba jahiliyah ni berlaku bila mana seseorang itu pinjam, dia berjanji untuk membayar pada tarikh ditetapkan, tetapi seseorang itu terlewat bayar. Jadi kita boleh tengok contoh, Abu meminjam RM500 daripada Siti, tetapi dia, iaitu Abu, tidak mampu untuk bayar balik pada tarikh yang dijanjikan. Okey. Jadi Siti mengenakan syarat bahawa Abu mesti membayar balik kepadanya RM550 pada tarikh yang baru. Lebihan RM50 itu adalah riba. Jadi ini adalah satu contoh yang sangat jelas lah, bahawa Siti mengenakan RM50 charge tambahan lebihan kepada Abu kerana lewat bayar balik. Okey, yang kedua kita tengok adalah riba buyuk. Maksud riba buyuk iaitu riba buyuk berlaku dalam jual beli barangan ribawi. Ia merupakan ketidaksamaan berat atau kuantiti pertukaran dua barang ribawi atau dibuat secara bertangguh. Baik, barang ribawi, contoh barang ribawi adalah perak, emas, makanan ruji seperti gandum, barley, kurma dan juga beras. Baik, kita tengok jenis-jenis riba buyuk. Okey, yang pertama riba al-fad. Bermaksud menukarkan dua barang ribawi sama jenis tetapi berbeza kuantiti dan berat pada suatu masa. Baik, contoh kita boleh lihat menukarkan 10 kg beras biasa dengan 5 kg beras basmati. Okey. Berdasarkan contoh pertukaran item ini, walaupun kualiti tidak sama, ia tidak dikatakan sebagai riba. Di sini dikira sebagai riba adalah kuantiti ataupun berat yang berbeza. Kita boleh lihat 10 kg beras biasa dengan 5 kg beras basmati. Jadi untuk kita elakkan riba ini adalah kita pertama kita jual dulu beras biasa ini, kemudian lepas kita dapat duit daripada beras biasa ini, barulah kita membeli beras basmati itu dengan wang yang kita dapati daripada hasil jualan beras biasa itu. Okey. Yang kedua, kita tengok riba nasiah ataupun nama lain adalah riba yad. Bermaksud pertukaran barang ribawi dilaksanakan secara tertangguh. Contoh, seseorang membeli emas pada hari ini dan membuat bayaran pada hari ini, tetapi emas yang dia beli itu akan dapat pada hari yang akan datang. Contoh, dia beli hari ini, saya beli emas hari ini, contoh dengan harga RM200, kemudian emas tu saya akan dapat minggu hadapan. Okey, ini adalah satu contoh riba nasiah, iaitu pertukaran barang secara bertangguh. Jadi untuk mengelakkan riba nasiah ini, transaksi pertukaran item ribawi mestilah dilakukan secara serentak. Maksudnya bila saya membeli emas itu, dan emas itu haruslah diberikan kepada saya pada masa yang sama pada hari yang saya membayar wang emas itu. Okey. Tidak boleh berhutang dan tidak boleh bertangguh. Okey, sekian saja pembincangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyira binti Rizal, nombor metrik 10 dan AB 18F2047. Saya akan membentangkan tentang contoh riba dalam muamalat. Riba yang pertama ialah riba al-buyu, pertukaran emas dengan emas. Contoh yang pertama, sebagai contoh bagi keadaan yang pertama, jual beli antara 5 gram emas dengan 6 gram emas. Ianya haram kerana berlaku lebihan pada berat emas yang kedua, dan ini adalah salah satu contoh riba. Sepatutnya kedua-dua emas tersebut sama berat timbangannya. Contoh kedua bagi pertukaran emas dengan emas. Bagi contoh kedua pula, pertukaran antara emas Puan Salma 5 gram dengan emas Encik Asmadi 5 gram secara bertangguh.
Keduanya bersetuju untuk membuat pertukaran emas, akan tapi atas sebab tertentu Encik Asmadi tidak dapat memberikan emas tersebut kepada Puan Salmah pada ketika itu. Jika transaksi tersebut diteruskan, maka berlakulah riba. Contoh bagi keadaan yang kedua ni sering berlaku dalam kehidupan kita pula adalah pertukaran wang ringgit. Bagi pertukaran wang ringgit, ianya menggunakan hukum yang sama seperti mana hukum barangan ribawi. Untuk contoh pertukaran mata wang dolar dengan ringgit, Puan Aminah membayar RM4,218 untuk membeli mata wang dolar Amerika sebanyak $1,000. Oleh kerana masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan, mata wang dolar tersebut diserahkan kepada Puan Aminah selepas minggu. Akibat menangguhkan penyerahan mata wang tersebut, berlakunya riba kerana pertukaran di antara barang ribawi, mata wang dolar dan ringgit oleh Puan Aminah dikira sebagai riba yang diharamkan oleh Islam. Ini adalah kerana pertukaran atau belian antara barang ribawi yang sama ilah ribanya. Dalam contoh ini, ilah riba adalah alat pertukaran. Hendaklah berlaku secara serentak di dalam majlis akad. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh riba al-duyun. Contoh yang pertama, Encik Aslam memohon pinjaman wang berjumlah RM10,000 dari bank konvensional dan disyaratkan membayar balik wang tersebut dengan nilai RM18,000. Maka lebihan nilai hutang pokok tersebut yang bernilai RM8,000 itu adalah riba. Untuk contoh kedua, bagi riba al-duyun, Encik Saiful menjual kereta berharga RM40,000 secara tangguh dalam tempoh 5 tahun. Disebabkan pembeli tidak dapat membayar dalam tempoh yang dijanjikan, Encik ikrar memanjangkan lagi tempoh pembayaran dengan menambahkan hutang yang perlu dibayar oleh pembeli. Maka tambahan yang dikenakan itulah adalah riba. Setakat itu sajalah terangan saya tentang contoh riba dalam muamalat. Sekian, terima kasih.